Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam di alam maya, salam malam Jumaat. Apa khabar saudara Amran Amna? Saudara Ibrahim Cik Muda, apa khabar Ibrahim? Saudara Azra, Instagram Fuwi, terima kasih hadir. Vespa Sprint, saudara Ismail, saudara Ibrahim Cik Muda, ya Cik Ismail Lis, ada Vespa Sprint pula tu. Itu di Instagram saudara. Saudara Koper Darus, apa khabar saudara? Saudara Jambari Abdullah, saudara Mat Faiza, saudara Zack, saudara Ismail Ibrahim. Seandainya saya tersalah sebut nama, jangan marah saudara, sebab tulisan kecil. Saya dah tua saudara ya, nak buat macam mana ya. Saudara Hosman Nur, saudara Ripin, saudara Azra, saudara Sari, saudara Rohanis, Chu Wei, Osman Nur, saudara Nur Azmin Daud, saudara Pendita Malam. Waduh, nama sedap, Pendita Malam. Saya Pendita Senja. Anwar Mansur, saudara Nur Hisham, saudara Syabban, saudara Dia Zimah. Apa khabar? Ini yang ada di Instagram. Jangan lupa, saya minta saudara share dan juga share, like dan dipanggil kalau sebut join, menyertai, tak ada kena bayaran apa-apa saudara ya. Baik, saya mulakan dengan pencerahan awal seperti biasa. Saya harus memberi gambaran apa yang berlaku di seluruh negara berhubung dengan situasi COVID-19. Hari ini hari Khamis 8 hari bulan, dah 8 hari dah bulan Julai. Tak lama lagi saudara, tinggal beberapa hari je lagi kita dah pula Hari Raya Aidiladha. Hari ini saudara, keadaannya memang tidak menyenangkan kita. Ini adalah merupakan jumlah yang tertinggi saudara. Hari ini jangkitan mereka yang dijangkiti oleh virus corona ada 8,868. Tinggi, tersangat tinggi. Ini menimbulkan kadang-kadang tanda tanya. Apakah kenaikan COVID ini ada berhubung dengan suasana politik? Jadi dalam keadaan suasana politik tak menentu begini, maka virus corona menyerang habis-habisan. Kita tengah berperang saudara ya, berperang dengan virus corona. Sebab itu saya kata pastikan kita jaga keselamatan kita, kebersihan diri. Sebab hari ini 8,868 yang dijangkiti meningkat begitu tinggi. Peningkatannya adalah 1,800. Sebab jumlah yang terkumpul sudah 808,658. Kita sudah menghampiri dekat sejuta dah ni. Dan kematian hari ini adalah sejumlah 135 orang. Saudara Wahab, saudara Mak Yusof, hari ini kematian 135. Jumlah warga kita yang tewas kesan daripada jangkitan virus corona adalah sejumlah 5,903 orang yang terkumpul sejak virus ini menyerang negara kita. Di Perlis, alhamdulillah dia susut. Hari ini satu jangkitan saja. Di Kedah ada peningkatan yang begitu ketara, tinggi di Kedah. Sebab semalam 198, hari ini di Kedah 360 orang. Di Pulau Pinang juga meningkat. Cek awak lagu tu. Semalam 140, hari ini 237. Di Perak, yup, terbakar teman tengok yup. Apa ham ikan ni? Aduhai, minta-minta lah. Epit yup labor. Epit one labor mana yup? Mereka jeritkan sikit orang Perak tu. Tak dengar-dengar cerita. Ramai benar ni. Sebab semalam dah lega dah tu. 2 hari lepas 94 orang aja. Kemudian semalam dia naik sedikit 187. Hari ini 543 di Perak saja. Yup. Tak bakar teman tengok begini. Tak seronok teman. Ramai ada balik teman di Perak tu. Mudah-mudahan dijauhkan Allah SWT. Saudara. Di Selangor memanglah. Teman angkat tangan lah, surrender lah. Orang kata nak angkat bendera putih pun kita naik bendera putih lah. Paling tinggi dalam sejak virus corona ini melanda negeri Selangor. Sebab itulah kita minta supaya cepat-cepat tutup kilang-kilang. Tular dalam gambar, dalam Instagram, dalam internet apa semua. Macam mana ramainya syarikat pembuat glove apa semua tu. Lari lentang pukang dikejar oleh orang kampung. Punyalah ramainya mereka. Macam ulat taik. Hari ini di Selangor semalam 3,119. Hari ini 4,152. Bukan sedikit saudara. 4,152. Begitu juga di wilayah Persekutuan. Semalam 1,005 orang. Hari ini 1,133.
Jadi kalau dikumpulkan penduduk di Klang Valley ataupun Lembah Kelang ini, jumlahnya adalah 5,200. Tinggi. Di Putrajaya juga meningkat. Semalam 26, hari ini 47. Dan Negeri Sembilan, alo yo. Apa konoi kau jangan? Jagalah kebersihan ni. Hatan, apa cerita Ustaz? Hatan, saudara Hatan, sahabat saya. Hatan ni sebab tak duduk kat Negeri Sembilan kot. Tak duduk di Pilah ke, tak duduk Somban. Ada dekat ni di Tropicana. Sebab hari ni semalam 788. Peningkatan berterusan. 4 hari berturut-turut di Negeri Sembilan meningkat. Daripada 523, dia naik 698. Semalam 788. Hari ini 897. Warga di Negeri Sembilan. Tinggi. Begitu juga tapi di Melaka ada susut. Alhamdulillah. Orang Melaka susut. Semalam 358, hari ini 183. Johor naik balik. Sebab semalam 224, hari ini 336. Di Pahang, nampak gayanya ada susut. Semalam 258, hari ini 152. Di Terengganu ada peningkatan. Walaupun 2 angka, semalam dia di Terengganu 43 saja. Hari ini naik lagi 68. Jadi peningkatan 4 hari berturut-turut di Terengganu ya. Sebab 17, daripada 17 dia naik 61. Kemudian disusut sikit 43. Hari ini dia naik balik 64. Begitu juga di Kelantan. Sayang belakang. Jangan dah. Dah comel dah tu, dah 100. Hari ni semalam 123, hari ni 135. Usaha. Kita berusaha. Saudara Azmi di Kota Baru, White Castle. Di Sabah juga ada peningkatan. Semalam 244, hari ini 279. Cuma di Labuan ada kelegaan. 2 angka. Dia turun dah daripada 93, dia turun 64. Begitu juga di Sarawak. Alhamdulillah. Warga Sarawak nampak gayanya mungkin ada kesedaran, mungkin dah cukup ada disuntik vaksin dan ada susutnya. Semalam 289, hari ini 281. Ya, turun tak banyak mana lah, tapi dia masih lagi berada pada paras 280. Tidak seperti beberapa hari yang dulu 600, 700 ya. Sekarang ni 281. Kekalkan momentum itu supaya Sarawak juga bebas daripada virus corona. Selama 8 hari berturut-turut ni, catatan saya, jumlah keseluruhan selama 8 hari berturut-turut ini, jumlah warga kita yang jangkiti oleh virus corona sudah 56,679. Itu untuk bulan Julai saja. Jadi berusahalah kita menjaga penjarakan sosial. Kalau boleh tak perlu keluar rumah, duduk di rumah, berkurung sekejap. Sabar saudara, sabar. InsyaAllah kalau kita jaga diri kita elok-elok, keluarga kita insyaAllah adalah masanya kita dapat kembali kebebasan. Memanglah rakyat hari ini terkurung, sakit jiwa, terkurung dalam rumah ni, terpenjara di rumah sendiri saudara. Kita masuk tazkirah singkat ya saudara ya. Terdapat 3 penyakit hati yang seringkali dipesan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda, 3 hal yang merupakan sumber segala dosa. 3 hal yang merupakan sumber segala dosa yang kita harus hindari dan berhati-hati terhadap ketiga-tiganya adalah pertama sekali adalah terhadap hati terhadap keangkuhan. Kerana keangkuhan membuat iblis enggan bersujud kepada Adam. Jadi kerana angkuhnya iblis tu, dia enggan sujud kepada Adam, maka dia disingkirkan daripada syurga. Dan dia akan terus mengganggu dan mengocak hati dan perasaan anak Adam, anak cucu Adam kita ni. Jadi saudara, elakkan keangkuhan. Pastikan diri anda tidak ada bibit-bibit keangkuhan. Yang kedua adalah hati yang tamak. Hati yang tamak, yang rakus. Kerana ketamakan disebabkan oleh ketamakan lah. Kalau kita ikut sejarah bapa kita, Nabi Allah SAW, Nabi Adam, iaitu yang memakan buah terlarang, itu buah khuldi. Dan yang ketiga adalah hatinya yang selalu iri hati. Kerana jangan lupa saudara, punca peperangan, punca pembunuhan, kalau ikut dari segi sirah yang kita baca, bagaimana anak Adam, anak Adam itu antara Habil dan Qabil sanggup berbunuh-bunuh hanya kerana untuk berebutkan seorang wanita yang cantik. Jadi dalam keadaan begitu, pastikan jaga hati kita daripada tidak merasa iri hati, tidak sentiasa rakus
ataupun tamak, serta elakkan keangkuhan. Dalam hidup kita ni, kalau kita angkuh, habislah. Dan kalau kita berakus nakkan kuasa, kita akan melakukan segala-galanya. Dan kalau kita iri hati, kita tengok orang ni berjaya, kita pun rasa iri hati. Kita harus merasa cemburu dan iri hati atas kejayaan orang lain yang sentiasa takwa pada Allah SWT. Itulah yang terbaik, baik iri hati kita untuk kita melakukan. Bukan kita sabotaj, ya saudara. Ya. Baik. Mutiara kita hari ini, saudara, semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin kita akan merasakan hidup kita tidak adil. Jadi belajarlah untuk mengucap syukur. Jadi kalau kita nak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain boleh pakai kereta besar, kita tak ada kereta besar, kita akhirnya meletakkan diri kita rasa tak bersyukur. Akhirnya kita akan bertambah jatuh ke jurang yang lebih teruk lagi. Itulah saudara, mutiara kata kita, semakin kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, semakin kita akan merasakan hidup kita tidak adil. Ingat saudara ya, itu mutiara kita hari ini. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Memang mungkin saudara tidak suka saya mengutarakan persoalan ini, tapi saya harus membicarakannya saban malam. Selagi rakyat tidak mendapat apa yang diminta, selagi itulah kita akan menjerit. Biarlah orang nak kata saya nak menjerit setiap malam pun, katalah. Saya harus menyuarakan isi hati dan suara hati rakyat. Ya. Sebab saya melihat dapatan saya dalam kemelut politik hari ini itu masih lagi ramai teman-teman kita yang pergi ke bank hari ini, yang membuat online, masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan moratorium secara tuntas. Masih ada lagi rupanya kalau saudara berhutang dengan bank, contoh hutangnya RM10,000, kalaulah dapat moratorium, jadi baki hutang anda katalah dalam RM3,000. Okey, maka ditangguhkan pada 6 bulan. Selepas 6 bulan lagi, maka faedah itu dikira daripada hutang RM10,000. Rupanya ada dicilik situ. Bank ni memanglah hati mereka Yahudi betul lah. Saya bila tengok benda begitu, saya tak tahulah pimpinan negara kenapalah rakyat diletakkan dalam kehidupan yang sukar begini. Nak bagilah secara baik. Tengah kita berkuasa ni, kita bantulah orang. Jangan bila dah tak ada kuasa nanti, barulah kata aku menyesal, kalau saya begini. Tak guna dah waktu itu. Waktu anda punya kuasa, inilah masanya untuk anda melaksanakan segala keluhan rakyat untuk ditangani secara tuntas. Begitu juga dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Masih lagi ada teman-teman yang membuat online, masih lagi jam, tak dapat masuk. Jadi akhirnya kalau masih lagi belum diproses, hari ini dah 8 hari bulan. Kekhawatiran saya, dalam proses itu mengambil masa 2-3 minggu, bilalah nak dapat. Untuk dapat sebelum Hari Raya Haji ini, tak ada. Sebab prosesnya lama. Sedangkan yang lama-lama lagi kita tak tahu. Jadi kepada teman-teman yang bertugas di kumpulan wang simpanan pekerja, anda sebagai pegawai, tengoklah kehidupan rakyat ini, saudara ya. Dan saudara jangan lupa, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita menuju kemuflisan. Sebab itu kita menuntut supaya Parlimen segera bersidang. Bersidang, bukan bermesyuarat, saudara ya. Baiklah. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Okey. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Ini Pak Nazil dari Perlis ya, Pak Nazil. Kalau saya silap terjemahan, Pak Nazil boleh tegur saya. Kata Pak Nazil, beli ikan kembung sama ikan tertukar. Pemimpin kalau sombong, orang tidak suka. Jadi kalau anda jadi pemimpin, jangan sombong, jangan berlagak. Orang tidak suka. Sedangkan anda dilantik sebagai pemimpin itu untuk menyantuni masalah rakyat. Saya. Kata Pak Nazir lagi, buah kelapa jatuh, timpa rumah Pak Mat. Pemimpin jadi contoh, biar orang hormat. Ini dulu kita dulu kepimpinan melalui talodan. Tapi sekarang ni tak tahulah. Akhirnya rakyat akan merasakan kepimpinan menjadi sempadan. Macam mana kita nak jadikan teladan kalau ada pemimpin pula menikah dekat Thailand apa semua tu,
tiba-tiba ini boleh pakai handphone saja. Itu bukan tauladan yang baik. Sedangkan anda mewakili pemimpin agama. Saudara, itu yang kita dapat gambaran. Baik saudara, saya harus memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas sebarang komen ataupun sebarang culipan, sebarang tindakan anda menyalin semula ataupun menyunting dan dimasukkan ke dalam Instagram ataupun YouTube atau di mana-mana laman saja. Jadi untuk itu sila pastikan anda berfikir terlebih dahulu apakah tindakan anda itu boleh memudaratkan diri anda. Dan saya tidak mengizinkan saya dipotong pendek sana pendek sini jadi hancur bocai. Tebuk sana tebuk sini macam tupai bagi labu. Tapi macam mana nak buat? Saya tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan untuk menyekat atau menghentikan segala tindakan mereka begitu. Cuma saya katakan bahawa teman, kalau anda mau melakukan syutingan, bertanggungjawablah. Tapi fikirlah ya, saudara. Setiap itu adalah menjadi hak dan tanggungjawab anda. Saya menerima satu culipan. Cuba saya bercakap dengan tak dapat. Jadi saya pesan kepada kawan saya, kalaulah mereka bertemu dengan seorang pemimpin negara di negeri Perak, iaitu Datuk Anwar Zaini. Beliau orang besar. Tapi sebab itu saya tengok pandangan dan fikiran begitu wajar dikongsi bersama. Jadi izinkan saya membuka perbicaraan malam ini dengan membaca tulisan daripada Datuk Anwar Zaini, Datuk Seri Anwar Zaini. Katanya 64 tahun kita merdeka, Melayu semakin hancur. Ini untuk peringatan kita. Dan saya rasa ini cukup baik tulisannya. Kata apa ini Datuk Anwar Zaini, kata Hang Tuah takkan Melayu hilang di dunia. Melayu sebagai bangsa tidak akan hilang. Tetapi Melayu akan hilang kuasa politik dunianya, ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain kerana kemiskinan ilmu dan amalan korupsi yang menjadi budaya hidup para pemimpin yang super rakus, super korup dan super dajal. Jadi Melayu akan hilang buminya. Itu yang kekhawatiran Datuk Anwar Zaini. Katanya lagi, selama 59 tahun kita merdeka, UMNO selama 59 tahun, lebih daripada 59 tahun, parti orang Melayu ni UMNO berkuasa. Naik turun, ada masanya maju, ada masanya gagal, dan negara dan rakyat terletak pada kepimpinan Melayu UMNO. Daripada era Tunku Abdul Rahman hingga ke era Tun Dr. Mahathir, Melayu sampai ke puncak kegemilangan. Konflik kepentingan antara para pemimpin UMNO menjadi semakin parah selepas Dr. Mahathir melepaskan jawatan. Dan era Pak Lah sudah nampak kelemahan pimpinannya. Era Datuk Seri Najib, akhirnya era begitu, maka berakhir dengan segala fitnah dan sebagainya. Melayu dibangsatkan oleh kepimpinan Melayu sendiri. Jadi oleh itu saudara, kata dia Datuk Anwar Zaini, jangan salahkan bangsa-bangsa lain kalau Melayu hilang kuasa politik dan lain-lain. Cermin muka dan lihatlah segala puaka, jin dan syaitan yang membisik di telinga kalian ke jalan neraka dalam perjuangan manusia munafik, bodoh, sombong, super rakus dan gila harta. Ini Datuk Anwar ni dia bercakap berterus terang. Jiwanya kental memperjuangkan bangsa kita. Jadi katanya Tunku, Tun Razak, Allahyarham Tun Hussein On pasti akan terkejut dan mati kali kedua bila melihat kemusnahan kuasa politik dan budaya Melayu Islam akibat kepimpinan Melayu yang paling lemah hari ini. Saudara, tidak pernah dalam sejarah dunia kepimpinan Melayu Islam terkenal sebagai pencuri keras cakrawala wang rakyat, pemimpin berfoya-foya, pemimpin berjudi, mabuk kuasa, menyamun dan berlagak sebagai bilioner atas kesengsaraan rakyat jelata. Keras pandangan beliau. Jadi amat memalukan bagi yang punya maruah, harga diri dan berpegang pada tali Allah kononnya. Jadi bangsa sendiri diperbodohkan oleh para pemimpin mereka sendiri. Hak dan kepentingan rakyat diperkosa. Undang-undang pincang. Para ulama menjadi ular dalam semak. Dan akhirnya rakyat terpaksa mengadu pada raja-raja Melayu.
Jadi orang Melayu sekarang hari ini seolah-olah mengembara dalam dunia fantasi mereka tanpa destinasi dalam hidup. Orang Melayu mengembara dalam dunia dia sendiri tapi tak tahu arah tuju, tanpa destinasi dalam hidup. Pembohongan dihalalkan, saudara. Agama dimanipulasi, dijaja oleh golongan munafik yang terberlahak dengan dadak haram. Yang bodoh menguasai yang cerdik. Ini masalah dia. Si bodoh sudah menguasai yang cerdik. Kebijaksanaan tidak diperlukan. Yang diutamakan sang setia, badut, para parasit, lembu, kebau, kambing, kaldai yang menari mengikut rentak kuda kepang yang uzur tariannya. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Melayu yang melahirkan penyamun kelas cakrawala? Bala Allah menimpa satu demi satu untuk menyedarkan umat Islam dan para pemimpin mereka. Sampai hari ini, mereka masih berpaling dari kuasa Allah. Dan mungkin menganggap Allah pula mau ditipu mereka. Ingatlah, ini seruan daripada Datuk Anwar Zaini. Dia kata, ingatlah wahai para pemimpin yang munafik. Kuasa bukan milik mutlak kalian. Tapi ia adalah kepunyaan Allah. Bila-bila masa saja kalian akan hilang kuasa dan menjadi penghuni neraka Jahanam di atas muka bumi sebelum menemui Malik Zabaniyah di neraka kelak. Insaflah dan kembalilah ke pangkal jalan sebelum Allah menghancurkan segala impian kesyaitanan kalian. Ini terima kasih Datuk Anwar Zaini. Saya mohon keizinan sebab saya lihat itu saya ini perlu kita hayati untuk kita menyedarkan bangsa kita yang sudah pun tersasar dalam kekalutan kehidupan yang mencari nama, mencari pangkat dan darjat serta kekayaan. Saudara. Sebab itu saya kadang-kadang bila lepas baca tu saya teringatlah. Kita ni dulu kalau pemimpin tu nak berhenti, saya ingat lagi, para pengikut dia terkam bagai nak agak menangis-nangis. Mereka janganlah Datuk Seri, kenapa begitu, jangan tinggalkan kami. Tapi hari ini pemimpin kita pula disailang. Pemimpin kita ni turut sama dengan mereka. Orang yang tidak suka pada parti UMNO ni, mereka mestilah mencari upaya untuk memukul kepala dulu. Saya. Jadi hari ini bila mereka berhujah mengatakan itu dan ini pada presiden, kita pula buat tokok tambah. Ini masalah sekarang ni. Jadi sebab itu sekarang ni akhirnya parti kita semakin lemah. Jadi ada seorang teman tadi menghubungi saya, dia kata macam mana parlimen akan datang. Saya nak bagi tahu bahawa persidangan parlimen akan datang sepatutnya persidangan bukan mesyuarat. Ini yang saya hairan. Dan itu yang juga yang semalam saya dah bercakap, Datuk Ahmad Maslan pun bercakap dan Tan Sri Noh Omar pun mengatakan bahawa beliau mahukan agar persidangan parlimen ini dilaksanakan sebagaimana biasa. Bukan adakah dan sebagainya. Sebab dalam keadaan sekarang ni tadi Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menyatakan bahawa beliau mahu supaya parlimen bersidang mengikut ni. Kalau tidak dia pasti dia akan gegarkan parlimen. Biasalah. Suara-suara dia tu memang suara yang bombastik ya. Cuma tanya, Datuk, boleh ke Datuk Seri Anwar dibenarkan masuk ke parlimen? Saya nak bagi tahu saudara, parlimen itu adalah kawasan perkampungan orang-orang ahli-ahli parlimen. Sebab itu bila seseorang itu dah bergelar ahli parlimen, itu rumah dia di parlimen itulah tempat mereka. Siapa pun tak boleh menghalang. Kita tak boleh masuk. Kalau nak masuk kena ada PAS, kena dapat kelulusan, kena kadang-kadang tu antara kelulusannya kalau kita menjadi tetamu. Bila ahli parlimen itu menjemput kita untuk berada di kawasan parlimen, berjumpa dengan mereka, itu boleh. Tapi suka-suka nak masuk parlimen tidak boleh. Itu adalah kawasan larangan. Dan semua ahli parlimen adalah bebas untuk masuk kawasan parlimen di kawasan mereka. Sebab itu, tiap-tiap kali persidangan parlimen, ini untuk penjelasan saudara ya, untuk pengetahuan. Apabila sahaja parlimen bermula bersidang, akan bangun menteri dalam negeri. Dia akan membawa usul. Tuan Speaker, saya ingin membawa usul dalam Dewan yang mulia ini bahawa semua ahli parlimen hendaklah bebas keluar masuk dalam kawasan ini tanpa ada sebarang halangan. Jadi tidak boleh sesiapa pun menghalang ahli-ahli parlimen. Tak kisahlah sama ada daripada parti pembangkang, sama ada daripada parti kerajaan ataupun dia ahli bebas, asalkan dia disahkan sebagai ahli parlimen, maka dia bebas masuk, tak boleh dihalang. Dan pihak berkuasa akan memastikan bahawa dirinya akan sentiasa dibenarkan, diizinkan berada dalam parlimen.
Dan perlu diingat, ini masalahnya sebab saya perhatikan, kalau parlimen kita ini mengadakan mesyuarat, maka saya tak tahu apakah speaker akan mengizinkan setiap mesyuarat itu, setiap butiran yang ada dalam parlimen nanti dimasukkan dalam handset. Handset ini adalah kertas yang dicatik apa semua itu, perjalanan mesyuarat, keputusan, dan ini akan dihantar kepada seluruh negara Commonwealth. Jadi akan menjadi tatapan ahli-ahli parlimen. Kalau tak betul, mereka akan ketahukan kita. Sebab itu, kita harus meminta agar speaker dapat memikirkan secara tuntas. Jangan kita kata ini mesyuarat. It's a meeting. Sedangkan parlimen ini adalah satu persidangan. Dan saya tengok kalau 5 hari, apakah persidangan kali ini? Sebab katanya persidangan penggal ketiga. Kebiasaannya, setiap penggal itu, Dewan Parlimen itu dibuka dengan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Kalau tanpa titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, artinya penggal itu belum dibuka lagi. Itu yang saya lihat benda ini. Saya tidak mau mencela, membangkang sebagai itu urusan parlimen. Kita harus menghormati keputusan speaker. Tapi bila saya tengok, saya buka balik, dia parlimen ada buku biru. Buku biru itu dipanggil order ataupun general order. Dan aturan dalam mesyuarat persidangan parlimen itu, hari pertama itu Agong akan berucap. Titah tuanku ini akan dibahaskan selama 1 hari. Sebab itu perbahasan titah ucapan tuanku. Jadi ahli-ahli parlimen ini akan menzahirkan kasih sayang mereka pada raja-raja. Tak kisah sama ada kamu bukan Melayu ke, kamu keturunan apa pun, tetapi titah ucapan itu adalah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong kerana sudi hadir mencemar duli membuka persidangan parlimen. Mana barulah parlimen itu secara sahnya dibuka untuk penggal ketiga. Iaitu penggal itu tahun. Tahun pertama itu penggal 1, tahun kedua penggal 2, ini tahun ketiga. Jadi kalau selepas itu penggal ketiga, yang keempat dalam kurungan, ini penggal ketiga yang pertama. Sepatutnya Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mesti bertitah. Ini bagi saya tengok ada sedikit ketempangan. Tapi tak tahulah, itu mungkin speaker dia tahulah dari segi perundangan cacatanya. Dan perbahasan selalunya dalam tempoh 20 hari. Di samping itu, maka akan dihantar surat kepada setiap ahli parlimen untuk menghantar, macam saya kata dulu, menghantar soalan-soalan kepada Perdana Menteri dan menteri-menteri. Ini adalah cita rasa isi hati rakyat. Kalau tidak diminta persoalan, tak minta soalan tu berarti tak nak berbincang lah. Sebab selalunya ahli-ahli parlimen tu dia akan menghantar persoalan tu dalam tempoh 10 hari ataupun 20 hari rasanya sebelum Dewan bersidang. Maka satu jawatankuasa akan menilai semua soalan-soalan, dan soalan-soalan setiap ahli parlimen tidak boleh ditolak. Tapi sama ada tak dibahaskan, soalan jawapan mulut, soalan ni jawapan bertulis, dia kena melangani setiap menteri, Perdana Menteri. Sebab itu soalannya kadang-kadang, ahli Parlimen Kubang Pasu bertanya kepada Perdana Menteri, berapakah jumlah wang yang telah dipinjam dari negara luar? Full stop. Dia tak boleh lebih daripada 20 patah perkataan. Jadi Perdana Menteri akan tengok benda itu, jawatankuasa akan bincang, ini Tan Sri, ini soalan daripada ahli Kubang Pasu. Kita masukkan soalan nombor 2 atau nombor 3 ataupun nombor 4. Mungkin waktu itu juga Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan mahu membuat pengumuman sesuatu dan memperjelaskan kepada rakyat. Maka soalan itu dinaikkan pada soalan nombor 1. Maka dia akan bercakap, bagi menjawab soalan daripada ahli yang berhormat Kubang Pasu, negara kita meminjam wang banyak ini, daripada benda-benda ni kita boleh mampu bayar, begini keadaan macam-macam lah. Itu soalan itu penting. Tapi sekarang kalau tak ada soalan, macam mana? Saya tak tahu macam mana persidangan parlimen yang akan berlangsung pada 26 hari bulan. Sebab itulah saya lihat kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim melenting semacam. Ini keadaannya. Dan persidangan kali ini penting kerana bila semalam ada keputusan daripada UMNO bahawa keabsahan dan legitimacy Perdana Menteri ini akan dijadi perhatian seluruh dunia. Sebab semalam punya keputusan, apa yang dilontarkan dalam media, sidang media oleh Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi, di-pick up oleh para wartawan dan tersebar ke seluruh dunia. Dan dunia hari ini menanti bila parlimen akan bersidang.
Macam mana juga kita nak tengok bila Netanyahu apa ke? Presiden siapa ini, Perdana Menteri Israel. Akhirnya bila dah bersidang tumbang. Begitu juga kita sekarang ni menanti, sebab kita kalau di Israel pun kita tengok, sedangkan kita tak ada pun handsetnya. Pun orang nak ambil tahu. Sebab dunia tanpa sepadan, kita dapat tahu apa perkembangannya. Begitu juga macam kita dapat tahu hari ini, 12 orang menteri di India. 12 orang menteri kesan daripada COVID-19 yang gagal ditangani secara tuntas, maka menteri tersebut telah pun dipecat. Atau, tak tahulah dipecat ataupun dia mengundurkan diri. Ini gambaran macam India tu kita dapatlah tengok answernya. Saya pasti parlimen akan dapat macam mana perjalanannya di India semua. Ini keadaannya di parlimen. Jadi sebab itu perlulah persidangan ini mengambil masa selama 20 hari. Itu pun akan ditangguh pula lagi. Persidangan akan datang. Jadi sekarang ni kalau masuk 5 hari saya tak tahulah. Apakah ini merupakan satu, nak cakap nanti kalau mahkamah contempt of courts. Yang ini contempt of parlimen susah lagi saya ni. Saya cuma memberi pandangan, memberi pencerahan agar warga bangsa kita faham. Sebab parlimen ni penting. Sebab di situlah dasar negara dibuat. Sebab itu dipanggil legislatif. Sebab itu ahli-ahli parlimen dipanggil ada lawmaker. Mereka yang membuat undang-undang. Jadi di situlah nanti sebab itu Duli Yang Mulia Tuan Agong mahukan parlimen sidang supaya ordinan darurat ini dapat disahkan. Kalau tidak, itu tergantung. Tiap-tiap proklamasi darurat itu mesti dibawa ke parlimen mengikut perlembagaan negara. Tak silap saya dalam perkara 150 rasanya. Jadi dalam perkara ini, bila parlimen itu bukan Dewan Rakyat saja, Dewan Negara pun kena mengesahkan. Lepas itu dibawa pada Agong sign, decree, okey, selesai. Jadi masalah sekarang ni tergantung kita ni. Sedangkan darurat ni akan habis pada 1 Ogos. Kalau ini berlaku, ini saya kata nampak agak ada ketempangan, ya. Itu pulangkan kepada mereka lah. Memang sebenarnya ramai orang melihat. Sebab itu saya kata bukan tak sepatutnya. Banyak orang merasakan bahawa parlimen ini adalah tempat untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Bukan. Parlimen ini adalah tempat untuk membincangkan untung nasib rakyat. Kehidupan rakyat yang hari ini semakin tertekan. Dan itulah tempatnya, selalu bahasa kasar kita kata, that is a place, tempatnya menteri kena sembelih dengan ahli parlimen. Apa kesilapan kamu? Waktu itu nanti akan adalah usul supaya menteri itu dikurangkan gaji RM10. Kalau seluruh parlimen bersetuju dikurangkan gaji menteri itu RM10, maka dengan sendirinya dia kena berhenti. Dari segi moralnya. Sebab ahli parlimen dia mesti ada mempunyai moral. Kalau ahli parlimen yang tidak ada moral, ini cacat lah. Sebab dia dipanggil yang berhormat. Dia dihormati. Dan apa-apa pertuturan dalam Dewan Rakyat, Dewan Parlimen, tidak boleh diambil tindakan di mahkamah. Ini ada immunity sebab ahli parlimen. Kalau ahli parlimen tak ada moral, macam mana? Ini yang sebabnya saya selalu mengatakan, kalau kita nak mengundi, bila musim pilihan raya, kita pastikan calon-calon yang bertanding itu ada dia punya moralnya yang baik. Jangan mereka yang terpalit dengan kepelbagaian masalah, kepelbagaian skandal, kepelbagaian rasuah, salah laku apa semua. Malu kita. Soal parti Mangkang ke daripada parti yang lain itu masih masalah mereka, dari kawasan mereka. Jadi tiap-tiap kawasan kita ni pastikan, dan rakyat berhak untuk mempersoalkan. Kaji. InsyaAllah sepanjang musim pilihan raya akan datang, saya akan cuba mendedahkan satu persatu setiap wakil rakyat setiap calon-calon yang nak bertanding, saudara. Baik, saudara. Itu bab parlimen. Ini juga bab parlimen ni, saya tadi terbaca daripada kenyataan daripada pakar perundangan, pakar perlembagaan, iaitu yang berhormat saudara Aziz Bari, ahli Dewan Undang Negeri Tebing Tinggi. Dia kata secara teknikalnya, dia kata Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ni sedang tumbang selepas UMNO menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Itu kata dia lah, sebab dia pula sebagai pakar perlembagaan, tentulah lebih tahu daripada kita. Dia kata apa yang ada sekarang adalah kerajaan sementara untuk menunggu pembentukan kerajaan baru. Kerajaan baru ini akan mentadbir hingga tamat tempoh parlimen yang akan datang. Itu kata dia lah. Dan begitu juga dengan berikut itu hari ini blok terbesar lah Parti Keadilan. Sebab semua yang bertanding itu hari daripada Parti Keadilan, saudara jangan lupa.
Sama ada dia PBM ke, dia daripada DAP ke, dia daripada Amanah ke, atau Keadilan sendiri, semua mereka dipanggil blok ini keadilan. Cuma mereka, dan kita pula bukan wakil UMNO. Tidak, kita adalah wakil ahli parlimen Barisan Nasional. Ini kena faham saudara ya. Jangan pula kita tersilap, kita kata mana pula dia ahli UMNO, dia wakil UMNO. Tidak, dia mewakili Barisan Nasional. Sebab itu kenyataan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam dia kata bahawa UMNO menarik sokongan. Jadi masalah sekarang ni, apa yang dilakukan oleh Majlis Tinggi semalam, sesuatu benda yang sewajarnya. Jadi saya hairan kenapa orang mempersoalkan. Saya hairan banyak persoalan tulisan. Mereka yang bergelar menteri pun bercakap. Dia ada minister. Takkan dia orang tak tahu. Apa yang dilakukan oleh Datuk Zahid semalam adalah memenuhi kehendak tuntutan Perhimpunan Agung UMNO. Apa bengongnya saya pun tak faham. Ini bukan satu perkara baru. Apa yang berlaku semalam bukan perkara baru. Cuma tempohnya sepatutnya selewat-lewatnya pada 1 Ogos. Itu selewat-lewatnya. Dan boleh juga diawalkan. Jadi keputusan Majlis Tinggi semalam, dia sebab itu Datuk Zahid menyatakan 7 sebab kenapa ia dipercepatkan dan mahu menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, iaitu Parti UMNO. Bukan Barisan Nasional, saudara kena ingat, Parti UMNO. Ahli-ahli parlimen yang ada di parlimen tu adalah ahli parlimen Barisan Nasional mewakili Parti UMNO. Ini kena jelas, saudara. Jangan nanti saya cakap begitu, tiba-tiba cakap, dia bukan dia bukan mewakili UMNO, dia mewakili Barisan Nasional. Tak kena sempat begitu, kita pun melelong. No. Mereka dipilih mewakili Parti UMNO bertanding di bawah Barisan Nasional. Maka ahlinya adalah keahlian sebagai ahli parlimen Barisan Nasional. Bukan ahli parlimen UMNO. Tapi dia mewakili Parti UMNO. Dan seharusnya apa saja yang ditetapkan oleh UMNO, dia kena ikut. Seharusnya sewajarnya dari segi etikanya. Memang tidak, sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi mengatakan soal sokongan dan sebagainya, sebagai ahli UMNO, sebagai parti, kita tidak akan menyokong sebarang bil, sebarang cadangan, sebarang apa saja yang dibentangkan di parlimen. Itu jelas daripada Presiden. Tetapi waktu yang sama terpulanglah pada ahli-ahli parlimen tersebut. Yang berterabu hari ini saya pun tak faham. Dan dia orang dah lama jadi ahli parlimen ni. Dah lama jadi menteri. Saya tak faham. Dan ketetapan UMNO. Saya kata ketetapan UMNO pada 19 Februari 2021 dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di Janda Baik. Ini kena jelas, saya dengar baik. UMNO, Majlis Tinggi memutuskan UMNO akan menolak sebarang tawaran jawatan timbalan Perdana Menteri kepada wakil UMNO. Wakil UMNO, menteri-menteri daripada Menteri Melayu daripada Barisan Nasional lah. Dan sebab itu saya kata tak seharusnya Datuk Ismail Sabri menerima. Kalaupun dia ditawarkan, dia kena bagi tahu pada Tan Sri Muhyiddin, ni amat berhormat Tan Sri, terima kasih Tan Sri atas kepercayaan kepada saya, tapi saya adalah orang UMNO. Saya harus menghormati pendirian parti kami untuk tidak menerima jawatan ini. Tapi soalnya dia nak terima, terpulang pada dia lah. Kita UMNO tak ada hak untuk menghalang. Tak boleh pula dengan itu UMNO buat keputusan, maka dengan ini dia tidak lagi wakil ni, hilanglah kursinya sebagai ahli parlimen. Tak. Sebagai ahli parlimen dia kekal, terpulanglah Tan Sri Muhyiddin nak lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri ke apa-apa jawatan pun. Dan persoalan saya, dia telah pun menjadi ahli kabinet. Sebab itu tak ada upacara angkat sumpah. Dia dah jadi ahli kabinet. Dalam kabinet tu ketuanya, iaitu ketua eksekutif adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri wajib mengangkat sumpah Dewan Agong. Mengangkat sumpah menyimpan rahsia dan sebagainya. Kemudian ahli-ahli kabinet yang lain, menteri, mengangkat sumpah sebagai menteri. Jawatan timbalan Perdana Menteri, macam saya kata semalam, tidak ada, bukan besar sangat mana pun, tak ada dalam perlembagaan.
Jadi dari segi pentadbiran, dari segi pandangan orang tu besarlah jawatan timbalan. Cuma saya hairan macam mana Datuk Ismail Sabri boleh menerima. Dan itu pun hak dia lah. Kita menghormati lah. Dia nak terima lah. Tapi dalam keadaan begini, tentulah Presiden UMNO akan membuat catatan bahawa untuk masa akan datang, mereka-mereka yang tidak memenuhi tuntutan UMNO, yang menemplak. Jadi kalau tak ikut, mana menemplak lah. Maka mereka tak sewajarnya lagi kalau pilihan raya akan datang, diturunkan untuk bertanding mewakili UMNO dalam Barisan Nasional. Kalau Barisan Nasional ada lagi. Kalau tak ada, mungkin sebagai calon daripada UMNO. Maka kalau ini berlaku, inilah pertama kalinya UMNO akan bertanding atas tiket UMNO. Tidak lagi sejak Merdeka dulu, UMNO bertanding di bawah lambang perikatan. Saudara kena ingat, mula-mula pilihan raya dulu, kita bertanding di bawah perikatan. Itu perikatan antara gabungan UMNO, MCA dan MIC. 3 parti. Tanding. So, selepas itu, kita bertukar daripada perikatan kepada Barisan Nasional. Daripada tahun 1974 rasanya. Ya? Dan membawalah sampai tahun ini. Saya menjangkakan itu lagi bila adanya muafakat nasional, besar kemungkinan kita akan menggunakan lambang muafakat nasional. Kerana waktu itu UMNO dengan PAS dan MCA MIC juga bersetuju untuk bersama-sama, dan kita akan menggabungkan asal nama muafakat nasional. Tapi nampak gayanya tidak akan tercapai. Macam saya katakan itu, bahawa dah robek dah muafakat nasional ni. Apabila parti PAS sudah menyertai perikatan nasional, itu masalah mereka lah. Jadi tidak mungkin kita akan bertanding di bawah parti muafakat nasional. Jadi sekarang ini saya tengok kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Presiden MIC, kenyataan-kenyataan oleh pimpinan daripada MCA yang tidak bersetuju tindakan UMNO menarik sokongan kepada Perdana Menteri, ini juga akan mengusarkan. Sebab itu saya katakan mereka juga berjaya memecahkan Barisan Nasional. Dalam keadaan begini, pilihan raya akan datang, saya punya jangkaan, besar kemungkinan kita tidak akan bertanding di bawah tiket Barisan Nasional. Dan ahli-ahli UMNO, wakil-wakil rakyat, calon-calon ni akan bertanding solo sebagai calon UMNO. Kalau ini berlaku, this is the first time. Inilah kali pertama UMNO masuk ke gelanggang bertanding atas tiket UMNO. Itu pun seandainya Barisan Nasional bubar. Sebab hari ini Barisan Nasional ada 4 je parti lagi sekarang ni. PBRS, MCA, MIC dan UMNO sebagai dominannya, sebagai tunggaknya. Tapi kalau tengok gaya MCA, MIC dah buat kenyataan begitu, nampak-nampak gayanya saya rasa baru retak. Akhirnya retak mencari belah. Itu satu bab. Yang kedua, saya kalaulah UMNO ini diharamkan, ini yang saya katakan besar kemungkinan UMNO harus mencari jajaran baru. Macam mana waktu dulu dia tubuhkan perikatan, asal-asalnya dulu apa semua tu, bila Datuk Atuk pada Syamuddin tu menubuhkan Parti Negara. Jadi UMNO cari gagasan baru. Okey, saudara ya. Now, kenapa Datuk Sri Zahid mengemukakan menarik diri serta-merta? Mesti sebab. Dia tak boleh begitu saja. Sebabnya, punca segala-galanya adalah ada 7 sebab. 7 arjana. Pertama, kerana merasakan kerajaan gagal. Tak usah nak bohong lah. Ini ada menteri mengatakan kerajaan, siapa kata kerajaan gagal? Tak gagal. Tak gagal macam mana? Gagal. Pertama sekali, gagal menangani COVID-19. Dan hari ini sebagai bukti nyata. Dalam keadaan kekecewaan begini, dah lebih 8,000 warga kita dijangkiti untuk tempoh sehari. Dengan jumlah sudah mampiri dekat 1 juta orang. Kedua, kerajaan gagal kerana mengisytiharkan daurat untuk memulihkan pandemik. Tetapi pandemik COVID-19 tak turun-turun. Gagal. Yang ketiga, pihak pimpinan kerajaan. Saudara kena ingat, kerajaan Malaysia. Pimpinan kerajaan, di eksekutif, di anjung kuasa si Perdana tu, gagal mempertahankan demokrasi. Jadi demokrasi sudah seolah-olah tidak mampu dipertahankan. Sehingga berkali-kali Timbalan Speaker mengatakan Parlimen dimandulkan. Tentulah UMNO yang mempertahankan konsep
Kita adalah pejuang kepada demokrasi raja berperlembagaan. Kita tidak akan tolerate. Kita adalah sebuah negara demokrasi. Tapi bila parlimen ini cuba dienjak, cuba ditarik, jadi UMNO merasakan tak boleh. Okey? Gagal. Kemudian kita melihat cara pimpinan negara, pimpinan kerajaan menguruskan bantuan pada rakyat tidak terlaksana secara tuntas, tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Sebab itu kita melihat banyak tempat naik bendera putih, dan bila orang naik bendera putih maka rakyat pula disalahkan. Tak habis-habis menyalahkan rakyat. Jadi UMNO menyantuni rakyat. Perjuangan UMNO perjuangan rakyat. Okey, kemudian pimpinan UMNO melihat bahawa pimpinan kerajaan gagal menguruskan ekonomi negara. Kita okey berlapang dada, tak ada masalah. Sebab itu kita menyokong dulu. Okey? Tapi dalam keadaan begini, tengok mereka gagal menguruskan ekonomi negara, sehingga kan negara kita adalah merupakan, dulu kita adalah the leading. Di belakang negara Singapura, kita nombor 2 negara kita ni. Dihormati oleh seluruh negara-negara ASEAN. Hari ini kita negara yang tercorot. Malu kita. Di belakang Vietnam. Malahan negara Myanmar yang begitu terdedah dengan segala macam kebejatan politik pun masih lagi mendahului kita. Jadi UMNO merasakan gagal. Jadi dah gagal, nak sokong macam mana? Dan juga paling penting yang saya katakan semalam, UMNO melihat pimpinan kerajaan hari ini gagal menterjemah titah Raja-Raja Melayu. Ini memang UMNO tak ada tolerance. Sebab itu, maka kita beri keputusan bahawa kita menarik sokongan pada Perikatan Nasional. Menarik sokongan itu untuk pakat Perikatan Nasional. Dan ini tidak berarti wakil-wakil rakyat ni sepulanglah kau nak sokong siapa pun. Cuma kita merasakan dari segi moralnya, mereka juga sepatutnya mengikut kehendak parti. Dan saya sebab itu saya heran bahawa bila Tan Sri Anwar, Syahidan Kasim dan beberapa orang lain mempertikaikan keputusan Majlis Tinggi. Apa yang dibuat oleh Datuk Zahid Hamidi, dia bukan perkara baru. It is not something new. Ini adalah melaksanakan kehendak yang telah pun diputuskan. Cuma perlaksanaannya saja dilakukan semalam. Ini yang mereka kena faham. It is not nothing new. Sebab itu orang tanya saya macam mana? Biasalah saya kata. So, apa akan berlaku next? Ini yang paling penting ni. What is next? Apa yang akan berlaku next adalah kita tunggu parlimen. Sebab itu saya bersetuju apa yang dikatakan, diterjemahkan oleh pakar undang-undang. Betul. Betul saya. Sebelum saya nak buat sini, saya nak baca semalam punya mesyuarat. Semalam daripada 56 ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, 25 orang bercakap, memberikan pandangan. 25 orang. Apa yang dia cakap tak boleh lah, sebab itu rahsia parti. Tapi terjemahan, terjahan dalam sidang maya antara pemesyuarat itu, maka dapatannya 25 ahli-ahli Majlis Tinggi menyatakan pandangan mereka. Saudara jangan lupa, mesyuarat semalam bukan mesyuarat bersemuka. Kalau mesyuarat bersemuka, maka semua ahli-ahli Majlis Tinggi itu boleh disabitkan kesalahan bertentangan dengan SOP COVID-19, SOP darurat dan sebagainya. Jadi tidak ada sidang maya. Jadi apa yang dinyatakan dengan jelas bahawa Presiden mengatakan bahawa daripada 56, kita ada cuma 56 ahli Majlis Tinggi, 25 orang yang telah bercakap. Okey, dan sebelum itu beliau telah pun berjumpa secara bersemuka, face to face. Dari sepanjang beliau berjumpa daripada hari Isnin, hari Selasa dan semalam Rabu, 3 hari bersemuka, tak berhenti-henti. Yang tidak bersetuju dan ini sebab dia tak berjumpa sama ini, tapi dari segi kenyataan media adalah daripada Datuk Zahidi. Datuk Zahidi ketua bahagian Padang Besar. Dia ahli parlimen. Timbalan Menteri Komunikasi. Jadi melihat itu, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid beranggapan bahawa beliau tidak bersetuju. Seorang. Kemudian seorang lagi iaitu Dira. Dira ni bapanya dulu adalah bekas mantan Ketua Menteri Melaka, Tan Sri Abu Zahar. Jadi dia menyatakan bahawa dia berkecuali. Walaupun dia dikata berkecuali, tapi dari segi Presiden merasakan tak apalah, anggaplah dia tak bersetuju. Sebab itu 2 orang tak bersetuju. Dan
dapatan apa semua. Seorang lagi itu ahli parlimen daripada Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin. Sebab dia kata dia minta KAV. Ini keputusan ni tunggu dululah. Pun Datuk Seri Presiden mengatakan okeylah, anggaplah tak bersetuju. Itu saja 3 orang saja, yang lain semua bersetuju. Sokongan tanpa syarat, saudara. Bulldoze 35 orang. Dan sokongan bersyarat, ini syaratnya begini, syarat begini, 15 orang. Jadi artinya 50 orang bersetuju, 1 tidak bersetuju, 2 tak ada respon. Itulah yang berlaku semalam. Okey, saudara. Dalam situasi begini, sebab itu saya katakan, sewajarnya lah. Ini yang kita minta sepatutnya. Sepatutnya semalam dah habis begitu, tak tahulah hari ini ke besok, maka Presiden kena take the lead. Mengisytiharkan dirinya keluar daripada gagasan. Tapi bila dia kata begitu, mana dia kena menyatakan bahawa dia tidak menyokong sebagai ahli parlimen. Dia dikecualikan daripada jumlah. Sebab waktu nak melantik Tan Sri Muhyiddin dulu tu, ada jumlah, kononnya ada state certification ataupun akuan bersumpah. Kononnya Tan Sri Muhyiddin mendapat 114 orang. Dan sekarang ni yang dah keluar itu hari, Datuk Jazlan. Datuk Jazlan dah buat pengumuman, mana tinggal 113. Lepas tu sekejap tu, kemudian Datuk Nazir Aziz. Datuk Nazir Aziz dia keluar, tapi kena dia masuk balik, dia sokong balik. Okeylah, 113. Dalam keadaan begini, seharusnya Presiden kena menyatakan pendirian. Boleh kena, okey, dengan ini saya juga tidak lagi bersama dalam Perikatan Nasional. Jadi bolehlah dikira segi numbersnya. Jadi kalau Presiden begitu, mantan Presiden Datuk Seri Najib juga tarik diri. Ini adalah antara mereka yang all out menentang sekarang. Begitu juga dengan Datuk Ahmad Maslan sebagai Susah Agung. Tarik. Okey, maka dengan sendirinya kedudukan Tan Sri Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional sudah tidak ada keabsahan. Ini yang disuarakan oleh yang bawa mula Tengku Razali. Dia dari awal-awal minta sokong. Jadi kalau bersama dengan Tengku Razali, daripada 113, tolak Tengku Razali tak bersama, tinggal 112. Kemudian Datuk Seri Najib tinggal lagi 111. Tolak pula lagi dengan Datuk Zahid Hamidi 110. Kemudian Datuk Ahmad Maslan 109. Dan berapa orang lagi? Berapa orang lagi yang tidak bersama? Okey, termasuklah tak silap saya Datuk Nazlan daripada Jerantut. Okey. Kalau ini dikumpulkan, berartinya kedudukan kena diumumkan. Maka dengan sendirinya dari segi moralnya, dari segi moral, sebab Tan Sri Muhyiddin tak gugur lagi saudara. Jangan ingat ini dengan dia habis. Tak. Perdana Menteri tak boleh berhenti lagi. Walaupun dah tarik apa semua, itu betul lah apa yang dikatakan oleh Peguam Negara, itu betul. Itu kedudukan. Kerajaan memang tak gugur, kerajaan Malaysia. Tetapi pimpinan kerajaan Perikatan Nasional secara moralnya sudah kolap. Sebagaimana apa dikatakan oleh Yang Berhormat Dr. Aziz Bari. Getinya dah kolaps. Dan kalau itu keadaannya, saudara, saya katakan, kalau Datuk Ismail Sabri dia menerima jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri, macam mana? Saya buat perumpamaan mudah, saudara. Perumpamaannya mudah. Main bola, tiba-tiba Tan Sri Muhyiddin berada dalam kedudukan curi ayam. Dia pas bola tu pada Datuk Ismail Sabri untuk skor. Apakah keabsahan bola yang ada di kaki Datuk Ismail Sabri ini sahih tak sahih? Sebab dia dah referee Datuk Ismail pit curi ayam. Pas pada Datuk Ismail Sabri. Datuk Ismail Sabri nak skor. Boleh ke tak boleh? Ini bagi saya yang mudahlah supaya saya nak bagi gambaran yang mudah. Kerana kedudukan Tan Sri Muhyiddin sudah tiada keabsahan dari segi moral. Tapi beliau masih belum lagi turun sebagai Perdana Menteri. Ini saya kena jelas sebab berkali-kali saya katakan bahawa Perdana Menteri hanya boleh berhenti. Pertama sekali berlaku kematian. Kedua, disahkan gila. Ketiga, dia sendiri nak berhenti. Yang keempat, dia tidak mendapat sokongan di Parlimen. Selagi 4 ini tidak berlaku, salah satu daripada 4 ini, dia masih kekal sebagai Perdana Menteri. Sebab dia dah angkat sumpah. Saya. Dan dia memimpinlah. Cuma, apakah dari segi moralnya? Apakah dari segi moralnya beliau ada keabsahan menjadi Perdana Menteri? Ini masalahnya. Ya, Saudara Khairul Anwar,
ini isu ini saya nak bawa malam besok sebab malam ini, tapi saya nak menceritakan sebab pumpang-pumpang saya nak bagi supaya keredaan pemikiran kita supaya tak ada lagi kekusutan pada rakyat. Saya faham memang hari ini rakyat cukup tersinggung, masih lagi berputar-putar tentang kedudukan, tentang politik, sedangkan tidak ada pengumuman, tidak ada kenyataan bagaimana nak menyantuni kehidupan rakyat. Apa yang ada sekarang ni, boleh sana, belok sini, Datuk Seri Sabri jadi Timbalan Perdana Menteri dalam keadaan begini. Dan dia dah jadi dalam kabinet. Tiba-tiba ada kenyataan lah. Dia harap dengan terlantiknya Datuk Seri Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri, kita dapat membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Tiap-tiap hari siapa yang buat pengumuman tu? Hantu raya yang mana yang buat pengumuman tu? Bukan ke Datuk Seri Sabri? Jadi kenyataan begitu, seolah-olah kenyataan yang bagi saya, luculah dia orang ni. Tak habis-habis melakukan kelucuan bila buat kenyataan. Fikirkan sepatutnya sekarang ini, kita mengharapkan dengan kehadiran Datuk Seri Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri, okey, maka banyak bantuan-bantuan rakyat boleh dipikirkan bersama. Kerana beliau akan banyak menumpukan pada sudut ekonomi. Bolehlah tahan juga. Dan tidak hanya pada COVID. Ini COVID, dia yang mengumumkan. Dia yang mengumumkan SOP-nya. Siapa keluar rumah, fine-nya berapa. Siapa dapat ini tak boleh keluar rumah. Kawasan mana, PKP, PKPD. Tiap-tiap hari yang bercakap tu siapa? Bukan Datuk Seri Sabri. Jadi bagi saya tak ada logika. Dan beliau, kenapa beliau ambil? Saya pun tak faham. Tadi saya berbual dengan seorang mantan Timbalan Menteri. Dia kata tak sepatutnya dia ambil. Sebab dia kata, diumpamakan sebenarnya makanan tu dah ada dekat tangan dia, nak suap je lagi. Kerana kadang sekarang ni memanglah dia di kalangan pimpinan UMNO, dia agak senior sebab dia adalah sebagai naib presiden kanan. Kalaulah berlaku peralihan apa semua, kalaulah UMNO yang memerintah, maka beliau adalah antara pimpinan yang terkanan. Sebab dia naib presiden. Timbalan presiden bukan ahli dia ada parlimen. Presiden memang dari awal-awal dia kata dia tak mahu memegang apa jawatan sekalipun. Sebab itu saudara kena ingat bagi Datuk Seri Presiden, dia kata dia tak mahu apa jawatan, dia nak menyelesaikan masalah yang orang tuduh dia macam-macam di mahkamah. Biarlah mahkamah menyelesaikan. Ini pendirian beliau. Jadi dalam keadaan begini, bila beliau melaksanakan apa kehendak ahli akar umbi, jangan disalahkan beliau. Dan janganlah jadi buta perut. Ahli-ahli UMNO ni kadang-kadang ketua-ketua bahagian pun tiba-tiba termakan. Boleh termakan dengan pujukan, dengan encom fitnah ataupun saranan-saranan yang tak masuk akal oleh 3-4 orang tu yang merasakan kedudukan mereka semakin tergugat. Keberadaan mereka di anjung kuasa Distrik Perdana itu semakin tergugat apabila UMNO memutuskan tidak lagi bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Mereka besar kemungkinan bila berlaku sidang parlimen, kalau berlaku usul ini tak percaya ataupun Tan Sri Muhyiddin merasakan okey dah dari segi moralnya dia tak ada keabsahan, maka dia akan serah pada Agong, maka berlakulah peralihan kuasa. Saya jangan lupa waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan, bila dia letak jawatan, the whole entire cabinet kena berhenti. Walaupun waktu itu Datuk Dr. Wan Azizah adalah Timbalan Perdana Menteri, dia kena berhenti sebab ketua eksekutif dah berhenti, semua kena berhenti. Datang ketua eksekutif yang baru, maka ketua eksekutif yang baru ini akan menyembahkan pada tuanku, inilah calon-calon dipersembahkan untuk menjadi jemaah menteri yang akan membantu menasihati Agong dalam pentadbiran negara. Ini kena jelas, saudara. Saya harap persoalan tentang bila dan sebagainya dah terjawab. Dari segi UMNO Persih, no more. Tak ada lagi kerjasama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Soal ahli-ahli parlimen terpulang. Sebab UMNO tidak ada kuasa untuk kamu jangan bertolak, tak boleh. Kalau UMNO paksa, maka UMNO sudah melanggar etika sebagai seorang kebebasan seorang ahli parlimen. So itu Datuk Seri Zahid Hamidi, dia berkenyataan jelas. Cuma yang kita katakan sepatutnya dia sendiri okey, dengan ini saya juga mengisytiharkan diri saya tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Nah, begitu juga Sri Najib sepatutnya buat sekarang ni, supaya dapat diketahui berapa jumlahnya. Kalau tak, nanti orang masih bercakap lagi keabsahan. Kerana pimpinan di anjung kuasa Sri Perdana masih lagi berdegil, tak mau bawa sidang parlimen. Sepatutnya benda ini dibawa sidang parlimen untuk disahkan adanya sokongan majoriti. Dan hari ini rakyat masih lagi beranggapan mereka tidak mempunyai majoriti. Tetapi
tak boleh dibuktikan. Ini masalah sebenarnya. Saudara jangan silap. Jangan silap. Jangan artinya semalam bila UMNO dah menaik sokongan, maka kerajaan itu jatuh. Tidak. Cuma dari segi moralnya memang jatuh. Dan mereka berjalan macam saya katakan dalam memimpin negara dalam keadaan yang tidak mempunyai keabsahan. Sewajarnya didahulukan persidangan parlimen ini untuk mendapat keabsahan. Lepas itu tabirlah kalau yang betul. Cuma sebab saya melihat sekarang ni dalam keadaan suasana begini, kalaulah berlaku usul dan Tazimuddin turun dan nak tubuh satu kerajaan baru, saya kata kerajaan parlimen tergantung. Ini masalah besar, saudara. Sebab tu dalam keseronokan kita apa semua tu, sebab tu saya katakan akhirnya kehidupan rakyat tak terladan. Rakyat bertambah susah. Jadi menteri-menteri ini masih memikirkan tembuluk dia orang aja. Mikir jawatan aku, jawatan ini, sedangkan masalah rakyat ni. Pertama sekali, mana rumah yang ada ini simpanan stok makanan? Macam mana pendapatan rakyat? Bantuan ni sampai ke tak sampai? Kalau sampai, cukup ke untuk menghadapi bulan depan? Ataupun 2 bulan lagi? Kita tak tahu. Sebab itu kehidupan rakyat ni terawang-awang. Where am I heading for? Ke arah mana aku akan berada? Saya rasa pimpinan di anjung kuasa si Perdana ini, saya kadang-kadang mereka menzalimi rakyat. Sibuk dengan politicking. Maka akhirnya rakyat terbiar. So, akhirnya saya kata, bila akan berlaku pilihan raya, saya nampak keadaan begini, berlaku pilihan raya, tak payah lagi lah. Yang mereka-mereka yang ada di anjung kuasa tak payah nak undi lagi dah. Saya akan dedahkan satu persatu bila sampai waktu mereka mau mendapat balik keyakinan daripada rakyat, dan itulah masanya rakyat akan membawakan suara rakyat kuasa keramat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.